اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menarahkan surau kita ini dengan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat fardu maghrib yang telah sama-sama kita sempurnakan dengan cara berjamaah. Pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan rahmat, keberkatan, dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab, secara khususnya berkaitan dengan solat yang mesti difahami oleh kita semua selaku muslim mukmin. Jadi sambungannya di muka surat 71, hukum bagi orang yang luput sembahyang. Hukum bagi orang yang luput sembahyang. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hukum bagi orang yang luput sembahyang. Seperti mana kita maklumi, solat merupakan tiang dalam agama kita. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Atau kama qala, Nabi peringatkan kita solat itu merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan solat bererti dia mendiri dan meneguhkan agama. Dan barang siapa meninggalkan solat bererti dia meroboh-robohkan agama. Itu kedudukan daripada hadis Nabi yang kiranya masyhur dalam bab solat. Jadi tuan-tuan, malam ni kita cerita hukum di sebalik orang yang meluputkan solat, lebih-lebih lagi dengan sengaja ataupun tak sengaja, maka kita kena tahu dari segi sudut hukum. Dengan sebab solat ni merupakan asas dalam agama kita, asas dalam bab ibadah. Selepas dua kalimah syahadat terus solat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, solat dulu. Nak gambarkan pada kita, solat ni merupakan antara yang paling penting dalam urusan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kunci yang penting penentu kepada diterima ataupun ditolak urusan ibadah kita yang lain.
Sebab itu satu ketika lain Nabi SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah as-salat. Seawal mula hisab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti ialah solat. Solat mula-mula sekali. Bila mana baik solat, terlepas solat, berjaya solat, maka berjayalah ibadah-ibadah. Cerahlah masa depan kita untuk ibadah-ibadah yang lain. Tetapi bila mana diselidik masalah solat, tengok-tengok sangkut, terkandas, maka tu gambaran gelaplah masa depan kita untuk ibadah-ibadah yang lain, sekalipun belum dihisab ibadah-ibadah tersebut. Cukup dengan solat ditolak oleh Allah Ta'ala, maka tu gambaran semua ibadah-ibadah lain turut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ni gambaran pada kita betapa solat itu merupakan ibadah yang paling utama, yang menentukan ibadah-ibadah lain diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita pada hari ini sesibuk mana sekalipun, sesibuk mana sekalipun, penat mana sekalipun, jangan lupa dalam mendirikan solat. Kalau boleh, di mana laungan azan dilaungkan, di masjid, di surau, madrasah dan seumpamanya. Tapi kalau tak boleh, paling-paling tak ada, solatlah di mana-mana pun. Sekalipun seorang ni, tak apalah, janji solat, tapi kalau boleh latihlah diri untuk berjamaah. Latih diri untuk berjamaah, buat ikut cara Nabi. Kenapa? Kualiti ibadah kita ni bukan sekadar semata-mata ibadah. Datangnya Nabi kepada kita, tuan-tuan, bawa kelebihan yang besar, rahmatan lil alamin. Bila mana kita ikut cara Nabi, pahala yang sepatut dapat satu, tiba-tiba ikut Nabi, dia jadi lebih lah. Sebab itu apabila kita baca hadis, Nabi bagi tahu salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih aula, lebih afdal daripada solat berseorangan diri dengan 27 kali ganda, 27 kali lebih daripada seorang ni. Berjamaah itu lebih 27. Setengah riwayat kata 25, dan ada juga riwayat mengatakan 29. Tapi antara yang paling kuat dalam kedudukan hadis ini ialah 27. Maka 27 ni diperolehi oleh kita semua bila mana kita cukup 3 perkara. Yang pertama sekali, ibadah kita biar betul dengan syariat. Betul dengan syariat, ada perintah daripada Allah Ta'ala berdasarkan Quran dan Sunnah, ada landasannya, ada. Itu yang pertama, betul dengan syariat. Yang kedua, bertepatan dengan sunnah, ittiba' an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi, bukan sekadar ikut. Betul dengan syariat, kita kena betul ikut cara Nabi tu. Lepas tu yang ketiga, kena ikhlas. Kalau betul dengan cara Nabi, tak ikhlas, tak ada juga. Betul dengan syariat, tak ada keikhlasan, jadi tak jadi. Maka yang pertama sekali, kenapa tadi? Betul dengan syariat. Kalau kita solat maghrib ni 3 rakaat, di rumah pun 3 rakaat, di masjid, di surau pun 3 rakaat, sama je. Cuma beza, kalau kita solat seorang-seorang di rumah, tu semata-mata betul dengan syariat. Luluhlah solat kita sekadar meluluhkan pentaklifan, luluh pentaklifan kita. Kelebihan tak dapat kita. Pasal apa? Kalau kita seorang di rumah dapat apa? Dapat satu. Tu pun kalau dapat, kalau tak lara. Tapi kalau kita lara, besar kemungkinan hak patutnya dapat satu. Besar kemungkinan bila mana kita lara, duk memikirkan macam-macam, kemungkinan ada pahala tapi bukan 100% lah ketika. Kemungkinan 0.00 apa? 0%, 1%. Wallahu a'lam, bergantung kepada individu, bergantung pada individu. Pasal apa?
Pasal paling-paling sempurna sekalipun dapat apa seorang? Satu je, satu. Tu paling sempurna dapat satu. Rugi dah umur kalau kita buat macam ni. Ni rugi umur tuan-tuan. Dalam kita ni umur pendek. Nak banding dengan orang-orang dulu sampai ratusan tahun. Kita ni umur 60, 70. Nabi bagi tahu, warning Nabi. A'maru ummati, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur kebiasaan ghalib berlaku pada umatku dalam lingkungan 60 ke 70. Itu ghalib. Ghalib. Kita ni dalam umur pendek-pendek. Malah pula. Tapi kita ni insya-Allah rajin ni pasal apa? Pasal datang surah. Ha? Kita dalam umur pendek, tiba-tiba malah pula. Nak baca Quran, malah. Nak bangun malam, malah. Solat berjemaah, malah. Malah semua. Lala sekali kita dapat apa? Dalam bab solat, dalam tawaran satu je. Kalau pahala penuh, di rumah, semata-mata di rumah, dengan cara seorang diri, kita hanya dapat pahala penuh satu je. Tapi kalau kita di rumah berjemaah, boleh tahan juga 27, tapi kecil-kecil. 27 kecil je kan. Kalau kat surau mungkin besar-besar. Besar mana? Wallahualam. Jangan tanya saya, besar mana Ustaz? Jangan tanya saya, pasal saya pun tak pernah tengok. Ha? Cuma bila mana besar kelompok jemaah tadi, besarlah nilai di sisi Allah Ta'ala. Ha? Bila mana kecil kelompok jemaah tadi, maka kecillah nilai di sisi Allah Ta'ala. 27 sama 27, cuma nilai dia berlain. Kan? Sebab tu kalau di rumah sekalipun jangan seorang-seorang buat amal-amal juga. Sekalipun kita dengan isteri kita. Tak apalah, kuliah ayyuhal kafirun dengan qul huwallah pun jadilah. Ha? Maghrib kuliah ayyuhal kafirun qul huwallah. Isyak pun kuliah ayyuhal kafirun dengan qul huwallah. Subuh pun kuliah ayyuhal kafirun qul huwallah. Memang hak tu je hafal. Tak apalah. Jangan buat seorang-seorang, sudah rugi umur. Betul tak? Rugi umur. Giom, tambah-tambah senja-senja belaka orang kita ni. Ha? Senja-senja belaka ni. Ha? Pencet-pencet ni senja belaka. Ha? Bukan nak menakutkan orang pencet, tuan-tuan. Mati ni dia tak kena usia, betul tak? Hak muda mati, hak tua pun mati. Kalau hak muda mati, hak tua, jangan ceritalah, betul tak? Ha? Sifat zahirnya, tuan-tuan. Ha? Hak tua tu jalan dulu, hak muda ni tunggu dulu. Zahir, tapi hakikat tak ada siapa yang tahu. Cara hakikatnya ianya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa tahu. Saya ustaz tak ada sakit pun, cemani tak ada, darah tinggi tak ada, jantung tak ada, gaut pun tak ada. Sabar kita tengok, steady. Memang kalau ada tempat tu memang tak ada orang lain isi. Itulah tempat dia. Saya dulu ingat dah. Ha? Pak Haji kita. Ha? Kalau dia ada, memang tak ada tempat lain. Kalau saya pandang belah sini, nampak dia bagus, istiqamah. Kita nak benda gini kan. Ha? Dah pencet dah kan. Sebelum ni sibuk dah dengan dunia kita kan. Sana sini rata dunia dah pergi. Tiba-tiba lalah tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita jadi jemaah surah, jemaah masjid. Ni satu keberuntungan sebenarnya. Ada orang masa muda sibuk dah. Sana sini serata dunia pergi. Masa tua-tua tengok. Masa sekarang ni tengok-tengok dia lepak kedai kopi. Masa kita tengah di dalam surah, masa kita sedang di dalam majlis ilmu, ramai lagi sahabat-sahabat kita di tengah hodor roti canai. Ada masa ni? Ada tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita sambil-sambil hodor roti canai, sambil-sambil tu isap opuk. Ni tuan-tuan, kubur kata mari, rumah kata pergi. Tapi sibuk dengan benda-benda macam tu. Sepatutnya kita kena sibuk dengan benda-benda macam ni. Sibuk dengan urusan akhirat macam ni. Ha? Kita buat qadar mampu kita. Sebab tu saya tabik tuan-tuan. Ha? Walaupun kita kita hari ni ada kesibukan masing-masing, alhamdulillah kita ada ruang untuk melangkah ke masjid, ruang melangkah ke surau dengan cara istiqamah. Ada kuliah ke tak ada kuliah, kita tetap istiqamah. Moga-moga Allah Ta'ala tuan-tuan jemput kita dalam keadaan kita sentiasa berulang-alik ke masjid. Hati kita dengan masjid, hati kita dengan surau. Kerana apa? Kerana Nabi pernah bagi tahu salah satu golongan
yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dikala pada hari tersebut tidak ada bayangan lain kecuali naungan arasy Allah Ta'ala. Salah satu daripada 7 tu, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, sentiasa ingat program masjid, nak ulang alik solat berjemaah di masjid. Balik sekejap, ingat kejap lagi nak pergi pula ulang alik. VIP di akhirat nanti tuan-tuan, duduk bawah naungan arasy. Moga-moga dengan cara kita istiqamah ni tuan-tuan, moga-moga kita boleh tarik perhatian Allah. Moga-moga kita boleh tarik rahmat Allah Ta'ala supaya kita terpilih salah seorang VIP di akhirat nanti. Kita nak macam tu tuan-tuan. Nak lebih-lebih kemungkinan kita tak mampu Ustaz. Qadar ni yang kita buat, kita mampu tuan-tuan. Buat sekadar yang mana. Okey, kalau seorang di rumah berapa tadi? Satu je, satu ni tuan-tuan. Kalau zaman muda dapat satu, zaman tua pun satu juga. Allahu Akbar. Macam mana agak-agak? Sepatutnya tuan, muda ni satu, tua rumah tambah lebih sikit tuan-tuan. Pasal muda tu sibuk, tak ada masa Ustaz. Sibuk balik kerja lambat, keluar jalan jam, balik jalan jam, keluar jalan jam, keluar kerja, balik kerja jalan jam. Penat tak? Penat tak? Balik pula anak kata ni, isteri kata ni, macam-macam, pening kepala. Kalau fikir-fikir masalah kita, boleh datang surah tak? Tak boleh datang surah. Kalau kita fikir masalah nak urus dunia kita, sampai bila pun kita tidak akan menjejak kaki ke surah, ke masjid tanda. Sampai bila boleh jejak kaki surah? Orang usul datang surah, lepas ni orang paksa baru boleh datang. Sebab itulah kita hari ni, sebelum orang paksa kita datang surah, dimandikan di surah, dikafankan di surah, disolatkan di surah, sebelum tu datang. Yang pertama betul dengan syariat, iaitu paling-paling tinggi satu. Ini dalam bab solat. Yang kedua betul dengan ittiba'an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut cara Nabi. Selain daripada betul dengan syariat, kita ikut cara Nabi. Solat di rumah 3 rakaat maghrib. Di masjid di surah 3 rakaat. Betul, sama-sama betul dengan syariat. Cuma bezanya kat surah, kat masjid kita ikut sunnah. Kita berjemaah. Dah tukar bila daripada 1 tukar jadi 27 tukar. Pasal apa? Pasal barakahnya kita ikut sunnah Nabi. Kalaulah tawaran ni semua orang nampak penuh surah ni kan, tak cukup besar ni surah ni kan, kena tambah lagi singkat tu. Pasal 27 nampak dengan mata kasar 27, tapi dengan sebab hari ni mata kasar kita tak nampak 27, kebetulan mata hati pula buta, lalas sekali insan-insan yang dicelikkan oleh Allah Ta'ala dengan mata hati yang celik sahaja boleh melangkah ke surah, ke masjid. Hak buta mata hati, sekalipun mata zahirnya melihat, maka mereka ni tak nampak. Jalan ke masjid tak nampak, nilai 27 lagi tak nampak. Masyarakat kita hari ni suka nak tengok hak zahir, hak nampak tengok berketul. Kalau umum nak bagi duit RM500, jalan jam tuan-tuan, batu panjang lebar, duk tengah panas sampai 45 minit, 1 jam, tak rasa apa. Pasal apa? 500 tuan-tuan, 500 sekali tolak troli lesap. Tengok ni, sekali tolak troli pergi Iombik tu tuan, selesai. Ni 27 tuan-tuan, setiap kali 27 tuan-tuan, setiap kali datang 27, confirm dapat dengan cara berjemaah. Nabi bagi tahu, Nabi tak ada bohong tuan-tuan. Nabi tak pandai nak bohong macam kita. Kalaulah kita nampak 27 kali ganda ni tuan-tuan, maka kita tidak akan terlepas daripada peluang tersebut. Di mana saja kita berada, pastikan kita nak juga 27 kali ganda. Kita buat betul-betul dengan keikhlasan, kita akan dapat 27 kali ganda. Syarat berjemaah 27 kali 5 ke 27 kali 5? Ada pakar matematik ke? Apa? 135. Tu baru sehari baru tu. Sehari 135. Hak dapat 500 sebelum ni tu sekali setahun.
Tu dekat-dekat nak pilihan raya baru dapat tu. Beratur panjang lebar. Hak ni 135 kali ganda tuan-tuan. Mata wang untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, nak pastikan kita salah seorang syurga, salah seorang penghuni syurga Allah Ta'ala. 27 kali 5 135 tuan-tuan. Kali sebulan berapa? Kali sebulan. Pening. Buka kalkulator tuan-tuan, kira. Tu kedudukan yang perlu kita fikir tuan-tuan. Kali setahun, kali daripada akhir balik sampai pula umur kita sekarang. Kalau kita boleh 27 kali ganda daripada awal sampai akhir tuan-tuan, macam mana agak kita di sisi Allah Ta'ala? Hebat kan tuan-tuan? Hebat tuan-tuan. Tapi berapa orang hak kira benda ni? Pasal apa? Pasal tak nampak lagi mata wang akhirat. Pasal belum mati tuan-tuan. Hari ni pakat orang nak nampak harta benda dunia, mata wang dunia tuan-tuan. Duk fikir nak buat rumah besar, nak beli kereta besar, nak tambah cawangan itu, cawangan ini dan macam-macam. Kenapa? Nak bahagia dunia. Dunia ni tuan-tuan, bahagia macam mana pun tinggal. Bila-bila masa. Tak syarat sakit tinggal tuan-tuan. Tak syarat sakit tinggal. Sepatut kita kena fikir hak lebih lagi tuan-tuan, hak lebih daripada fikir dunia ni, kita kena fikir akhirat kita. Bagaimana nak berjaya di alam kubur? Bagaimana nak berjaya di alam barzah kita ni? Bagaimana di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil nanti, di badan mahsyar nanti, di mizan nanti. Fikir-fikir balik tuan-tuan. Selamat kita di sana tuan-tuan bukan dengan sebab kekayaan kita dunia pada hari ini, bukan dengan sebab kemewahan dunia pada hari ini, bukan dengan sebab pangkat kita dunia pada hari ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan takwa kita pada Allah, berdasarkan ibadah kita pada Allah, berdasarkan keimanan kita pada Allah Ta'ala. Hak tu akan bernilai selepas pada mati. Tapi dengan sebab bukan mati, tak mati lagi, itu yang irau tak irau tuan-tuan. Bukan mati lagi pun ustaz. Kalau dah mati tuan-tuan, kalau dah mati nak buat apa lagi tak? Dah mati tuan-tuan, meninggal dunia, apa benda tinggal? Harta benda tinggal pada orang hidup. Kereta besar tinggal pada orang hidup. Rumah besar tinggal pada orang hidup. Isteri kita mula-mula menangis, kena isteri cantik pula tuan-tuan. Menangis dia abang dia meninggal dunia. Lala sekali lepas 4 bulan, tengok berkilit tangan dengan orang lain. Tengok apa benda? Apa benda kita tuan? Lala sekali kita jadi apa kat dalam? Zahir tuan-tuan, jasad kita tuan jadi makanan cacing, makanan ulat. Tapi tu ghalib tuan-tuan. Ghalib macam tu. Kedudukan kita berjaya tak berjaya di akhirat nanti, di alam kubur nanti tuan-tuan, berdasarkan amalan kita. Pintu pertama kita di alam kubur kadang-kadang jadi satu taman daripada taman syurga, dan kadang-kadang jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Tengok isteri kita berkilit tangan dengan orang lain. Harta benda kita tak sampai tak cukup 24 jam dalam sehari. Sibuknya kita dengan harta kita. Tengok anak kita beli Ferrari. Sana. Sini dah. Lupa orang kita penat elok. Tengok dia beli Ferrari dan ada apa tuan-tuan? Rugi tak kita? Tertipu tak kita? Tertipu kita tuan. Siapa tipu kita? Dunia tipu kita. Kita tipu diri kita sendiri tuan-tuan. Kita tertipu dengan dunia. Sebab itulah sebelum dunia ni tipu kita, alangkah baiknya tuan-tuan kita cari jalan untuk memastikan kita tidak tertipu sekali-kali. Dengan cara kita rebut akhirat tuan-tuan. Di samping kita cari dunia, ada ruang masa untuk akhirat. Kenapa? Kerana yang kekal selama-lamanya bukan dunia, akhirat. Semua kedudukan tadi sama ada yang betul dengan syariat semata-mata ataupun yang ikut cara Nabi, bernilai semua perkara tersebut atas dasar ikhlas. Kalau kita dah datang surah dah, tiba-tiba tak ikhlas, jadi tak? Tak jadi juga. Kalau kat rumah tak ikhlas, tak jadi juga. Kita nak semua tu kat rumah tu, kat mana tu, pastikan ada keikhlasan. Tu nilai yang sebenar-benar di sisi Allah Ta'ala, menjadikan diterima ataupun ditolak berdasarkan takwa dia. Antara ciri-ciri takwa, setiap urusan ibadah kita kena ikhlas.
Ikhlas tuan-tuan. Kena ada ikhlas. Ikhlas ni kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita kata ambil lah ikhlas daripada saya ya, lidah kata ikhlas, tapi betul-betul ikhlas tak? Belum tentu. Siapa surat ikhlas daripada sekian-sekian daripada jawatan sekian-sekian, ikhlas belum tentu lagi tu. Ikhlas ni bukan jenis tulisan. Ikhlas ni bukan jenis ucapan. Ikhlas ni kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je boleh menilai ikhlas ataupun tidak. Kita dengan Allah Ta'ala. Syarat dapat ikhlas pula kena istiqamah. Kalau buat hari ni tak ikhlas, rasa macam nak tunjuk pada orang aja, tu tak ikhlas. Pasal apa? Pasal ada perasaan nak tunjuk pada orang. Kena istiqamah. Terus. Ada orang pun dia datang, tak ada orang pun dia datang. Jangan orang ada dia datang. Kalau tak ada orang, dia pun tak datang. Tu tanda-tanda tak apa-apa nak ikhlas. Nak macam mana? Datang je dia. Datang je, terus je. Subuh datang, Zuhur datang, Asar datang, Maghrib datang, Isyak datang. Berterusan. Sampai bila? Sampai tak boleh datang lagi sendiri tanda. Kecuali tak boleh datang lagi sendiri. Orang pun pikul kita datang. Sebelum ni datang sendiri. Lala sekali orang pun bawa kita. Pikul tanda. Naik kereta, datang letak sini masjid. Letak surau, mandi kan. Sampai tak tu kita nak tunggu. Sampai tak boleh datang lagi. Dalam keadaan kita nak datang tapi tak boleh lah. Tak boleh datang sendiri, tak boleh berjalan sendiri lah. Biar orang bawa. Nak biar macam tu tuan-tuan. Sungguhnya kita dalam merebut kesempurnaan dalam solat kita. Okey, tengok. Hukum bagi orang yang luput sembahyang. Ni baru nak baca kitab. Orang yang luput sembahyang hendaklah bersegera mengqadakannya. Solat ni tiap agama. Maka bila mana luput, sama ada luput tadi dengan sengaja ataupun tidak disengajakan, kena qada lah. Kena qada, bukan sekadar kena, wajib qada. Dalam mazhab Syafi'i kita tidak memadai dengan qadar kita hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib qada. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh kita dah lama-lama dah ustaz, zaman jahiliah dulu banyak sangat. Macam mana ni nak buat ni? Siapa suruh tinggal dulu? Zaman jahiliah dulu. Maka buatlah perlahan-lahan. Wajib qada. Wajib qada perlahan-lahan. Buat anggaran sendiri ya. Anggaran sendiri. Hari ni qada banyak ni. Besok pula banyak ni. Sampai bila? Sampai kita rasa habis dah ku. Kita rasa habis dah. Dengan keyakinan kita habis dah. Anda qada habis dah ni. Tak apa. Selain itu kena ada taubat. Orang yang luput sembahyang hendaklah bersegera mengqadakan. Kena segera qada tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh. Qada ni, solat ni bila mana kita tinggal, maka kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang ni kena bayar tak? Kena bayar sekalipun tak dituntut. Sekalipun tak dituntut. Macam kita berhutang dengan seorang. Walaupun dia tak minta hutang tu, kita kena bayar. Kena bayar. Kalau berhutang lah. Kena macam tu. Jangan tunggu dia minta. Kita pandai pergi berhutang, pandailah bayar. Sepatutnya macam tu. Tapi tunggu dia minta. Tanya macam tu. Kita nak berhutang dengan dia, kita pergi jumpa dia, tiba-tiba masa nak bagi hutang, nak suruh tuan punya tu datang minta ni. Tak betul macam tu. Kita ni tuan-tuan duk numpang bumi Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam pada kita. Dengan tubuh badan yang sihat, anak-anak yang berjaya. Kita pun berjaya. Kemewahan Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam. Dengan panca inderanya, mata, telinga, kaki, tangan, dan semua bentuk nikmat Allah Ta'ala. Tengok-tengok Allah Ta'ala bagi tugasan pada kita tuan-tuan, supaya menzahirkan tanda syukur dan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok-tengok terlepas. Sibuk sangat dengan urusan dunia sampai meninggalkan solat. Sibuk sangat dengan urusan yang melarakan kita sampai tak solat. Maka kita ketika tu jadi hamba yang tidak bersyukur. Kerana apa? Kerana nikmat Allah Ta'ala
Kalau kita tak solat pun dia bagi nikmat tau. Bagi nikmat juga tak tahan. Bagi nikmat juga, boleh makan, boleh minum, boleh tidur lena juga. Tengok Allah Ta'ala punya kemurahan. Sepatutnya bila mana Allah Ta'ala dah bagi macam-macam pada kita, kita kena balas kan. Tapi kalau kita tak balas dengan cara syukur, ada kurang tak kekuasaan Allah, ada kurang tak kekayaan Allah, tak ada satu sen pun tuan-tuan. Tak kurang sikit pun kehebatan Allah, keagungan Allah. Yang kurang siapa? Kalau kita tak solat, siapa yang kurang? Allah Ta'ala tak pernah kurang tuan-tuan. Yang kurang siapa? Kita sendiri yang rugi tuan-tuan. Kenapa kita buat tadi lillahi ta'ala? Dengan sebab kita buat lillahi ta'ala, menzahirkan tanda syukur, menzahirkan tanda ubudiyah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala balas balik bukan untuk orang lain, untuk kita. Dijamin kehidupan dunia ni, dijamin harta benda dunia Allah Ta'ala jamin tuan-tuan. Dengan cara jaga solat tuan-tuan. Bukan sekadar cerita akhirat je, dunia pun Allah Ta'ala berkatkan pencarian rezeki kita tuan-tuan. Allah Ta'ala jamin tak akan apa-apa orang yang menghidupkan berjemaah di masjid surah ni, tak akan apa-apa. Di dunia alam kubur Allah Ta'ala nak angkat azab kubur bagi orang yang jaga solat berjemaah. Hebat kan? Kita fikir hari ni tak solat pun kalau kerja kuat dapat juga, tapi dapat kadang-kadang tak cukup. Pasal apa? Diangkat keberkatan. Duit banyak tak pernah cukup dia panggil. Pasal apa tu? Dengan sebab antara puncanya tinggal solat menjadikan duit tadi hilang keberkatan. Duit banyak, masalah pun jadi banyak. Terjadi macam ni. Pasal apa? Berkat hilang, keberkatan hilang kan. Sebab tu saya ingat bila mana cerita berkaitan dengan perkara-perkara seumpama itu, ingat pada guru-guru pondok masa saya belajar ni. Guru-guru pondok ni bangun pagi jadi imam di masjid. Lepas tu baca kitab. Kerja baca kitab daripada awal pagi, tengah hari, petang, malam baca kitab. Kadang-kadang sampai pukul 11 malam baca kitab. Tak kerja, tak ada kerja tetap pun tuan-tuan. Tak ada pendapatan tetap. Kita ni ada allowance tetap tuan-tuan. Siap ada pencen lagi. Tuan guru ada apa? Tak ada apa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, duit banyak tak? Duit banyak ada? Banyak duit tuan-tuan. Duit banyak tuan-tuan. Beras banyak, sayur banyak, ikan banyak, semua banyak. Datang daripada mana ni? Ni dipanggil barakah. Allah Ta'ala punya setting. Bila mana kita bela agama Allah, in tansurullah yansurkum. Bila mana kita tolong agama Allah, kita buat kerja untuk agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita. Dunia ikut kita tuan-tuan. Bila mana kita cari akhirat, dunia akan tunduk pada kita ketika. Dunia tunduk pada kita. Beras banyak. Hak ni balik kampung bawa beras bagi kat tuan guru. Hak ni balik kampung bawa ikan bagi pada tuan guru. Hak ni balik kampung bawa apa? Bawa sayur bagi tuan guru. Hak pergi belajar di pondok tu ada PhD, hak ada doktor, macam-macam. Dalam sekali. Ada orang nak jual tanah. Dia beli buat atas nama tuan guru. Kawan ni beli buat atas nama tuan guru. Pemegang amanah kan. Lalu sekali ada seorang tuan guru dah meninggal dah. Dah meninggal. Dah meninggal 2 tahun lepas tak silap saya. Salah seorang yang tak boleh beli tanah di Kelantan. Pasal apa? Bukan tak ada duit ni. Pasal banyak sangat dah tanah tadi tuan. Tengok. Nampak tak? Pasal banyak sangat. Kita hari ni kalau ribut sana sini, rumah pun menyewa. Minta maaf tuan. Rumah pun menyewa. Dudukan yang saya nak cerita ni. Tengok tuan guru sana sini nanti. Tengok tak bekerja orang mati, dia pergi urus jenazah, baca talqin seumpamanya. Orang panggil kenduri doa selamat, dia pergi baca doa. Musim orang bersalin, nak tahnik, dia pergi tahnik. Tu kerja dia. Tengok rupanya hebat tuan-tuan. Yang menjadikan kita tanya, hebat. Pakaian biasa tuan-tuan. Pakaian biasa dengan jubah, dengan serban, kain pelekat. Tu je lah. Nampak tak ada apa tuan-tuan? Nampak tak ada apa tuan-tuan? Tu pasal apa tu? Pasal bela agama tuan-tuan. Rezeki jadi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab agama tuan-tuan.
Pasal apa? Pasal diutuskan kita, dilahirkan kita dunia ni tuan-tuan, bukan kerana tujuan lain tuan-tuan. Hak kita hari ni dia urus dunia, hak ni tuan-tuan bukan tujuan asas kita tuan-tuan. Hak ni sementara punya tujuan. Tujuan hak asas kita tuan-tuan kerana memperhambakan diri pada Allah, kerana beribadah pada Allah. Hak tu hak asas tuan-tuan. Sebab tu sesibuk mana kita jangan lupa ibadah pada Allah. Bila mana tumpuan asalnya tuan-tuan tidak kalah, tidak lari daripada tujuan asal, maka Allah Ta'ala akan bersama-sama dengan kita. Allah Ta'ala akan sapa kita ketika itu. Mewah jadi tuan-tuan. Dalam keadaan mewah macam tu, kita tidak terpesong daripada kedudukan yang sebenar. Bila mana ada agama, maka harta tidak merosakkan kita. Tetapi kalau harta banyak tidak ada agama, dunia tadi, harta tadi akan memfitnahkan kita. Dia jadi terbalik macam ni. Kalau harta banyak, pangkat besar, tengok-tengok ada agama. Tengok-tengok ada agama tuan-tuan. Dunia tadi, harta tadi, pangkat tadi tidak merosakkan kita. Terus je datang sorak, terus datang masjid seumpama. Contoh Datuk, walaupun ada pangkat tapi duduk sekali dengan orang biasa, ulang-alik masjid, pakai biasa. Bukan semua nak cerita tuan-tuan. Bukan semua orang tuan-tuan boleh duduk dalam kelompok macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena contohi orang-orang yang berpangkat. Bila mana Allah Ta'ala pilih, tengok-tengok duduk sekali dengan orang-orang biasa walaupun tak ada pangkat. Tengok tuan-tuan. Sebab ada golongan-golongan lain tuan-tuan, bila mana tidak ada kefahaman agama, dia rasa jijik nak duduk dengan orang-orang biasa. Rasa jijik, ni tak ada standard ni. Ni kerja sampah-sampah. Hak ni kerja apa ni? Kerja apa ni? Rasa jijik tuan-tuan. Tapi tengok-tengok dengan sebab kefahaman agama, duduk sekali. Duduk sekali dengan orang-orang biasa tuan-tuan. Walaupun kita dari segi sudut pangkat dan lebih. Tengok. Pasal apa? Kefahaman agama. Ni penting tuan-tuan benda ni. Bila mana ada kefahaman, mulia kita di sisi Allah Ta'ala. Bila mana ada agama, mulia kita di sisi Allah Ta'ala. Tetapi bila mana tidak ada kefahaman agama, sekalipun kaya raya, tuan-tuan, tidak ada kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh Fir'aun laknatullah, kaya tak? Kaya. Berpangkat tak? Pangkat. Korun, kaya tak? Kaya. Pangkat tak? Pangkat. Tetapi laknatullah, tuan-tuan, bila mana tidak ada agama, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan agama, dibela kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok, beza dua perbezaan. Kita hari ini pun sama. Kalau kita tengok sejarah macam tu, zaman kita pun macam tu tuan-tuan. Kembalilah kita pada agama, tengok balik nilai-nilai agama. Lebih lagi dalam bab solat, kita titik berat bab solat tuan-tuan. Asas. Orang yang luput sembahyang hendaklah bersegera mengqadakannya. Segera tuan-tuan. Maksud segera ni tuan-tuan, segera macam mana ni? Jangan tangguh-tangguh. Seberapa segera? Contoh, dia tinggal solat ni kadang-kadang sengaja, kadang-kadang tak sengaja. Dia beza. Dua perkara tuan-tuan. Hak wajib bersegera ni tuan-tuan, tak mana ni? Hak wajib qada dengan seberapa segera bila mana kita tinggal dengan sengaja. Seberapa segera kita kena qada bila mana tinggal dengan sengaja. Sengaja tinggal tuan-tuan. Antara bentuk sengaja, sibuk dengan meeting perkara dunia. Meeting ni, bajet ni, hak ni nak bagi berapa? Yang ni nak bagi berapa? Sekolah agama nak bagi berapa? Sekolah Cina nak bagi berapa? Meeting lalas sekali terbabak. Tak ada kaitan mana-mana. Ustaz tu bab mana pula malam? Tak kaitan mana-mana. Tiba-tiba masuk waktu maghrib. Meeting tadi bajet mana tu? Bajet di dunia. Solat maghrib tu bajet mana tu? Bajet menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Itu bajet. Maknanya hari ni jangan sampai kita duduk meeting bajet dunia, jangan sampai kita lupa pada akhirat. Kenapa? Bajet akhirat itu yang lebih aula kita dahulukan. Kalau macam tu, meeting tengok-tengok masuk waktu maghrib, asal tak solat lagi masa. Contoh,
maka kita dikira sebagai orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sengaja kira ketika itu. Maka bila mana jadi macam tu, dia wajib qada seberapa segera. Bukan sekadar wajib qada seberapa segera, dia wajib qada seberapa segera dan wajib dia taubat kepada Allah Ta'ala dengan sebab kelekaan dia tadi, dia luput waktu solat. Maka wajib taubat dan wajib qada seberapa segera. Tapi kalau dalam keadaan tak sengaja pula, hak tak sengaja ni contoh dulu, tertidur. Kalau tidur saja belum lagi tertidur, terlena contohnya. Contohnya dia tidur ni nak qailulah sekejap kan. Dia biasa qailulah. Tiba-tiba hari tu badan penat sangat. Dengan niat nak bangun malam nanti, solat sunat tahajud dan seumpamanya. Dia pun tidur. Nak tidur sekejap. Tidur sebelum zuhur dalam lebih kurang setengah jam ke 45 minit tu qailulah. Tapi kalau daripada pukul 8.30 sampai pukul 12 tu bukan qailulah tu. Tu pemalas dia panggil tanda. Tu bukan qailulah macam tu kan. Tengok macam mana. Dia tidur sebelum. Dalam pukul apa dia tidur? Nak ambil pukul 12 dia tidur. Nak tidur sekejap ni. Pasal sekarang pukul 1 masuk waktu kan, lebih kurang. Dia bajet nak bangun dalam pukul 12.40, 45 lebih kurang macam ni. Lala sekali punya badan penat ketika tu tuan-tuan. Nak bajetnya bangun sebelum zuhur. Tiba-tiba sedar-sedar apa? Sedar-sedar orang azan waktu asar. Ingatkan azan zuhur. Ingat-ingat azan zuhur. Rupanya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar. Dalam pukul 4.30 dah. Bunyi azan kat surau, kat masjid. Dia pun bangun cepat-cepat. Nak pergi mana ni? Nak pergi sembahyang zuhur. Tengok-tengok. Ya betul. Bukan zuhur ni sekarang ni. Dah asar ni. Dia terbambah ketika tu tuan-tuan. Dia tidur qailulah. Ingatkan baru zuhur. Tengok-tengok dah asar. Maka zuhur ketika tu dia masuk dalam bab tinggal solat zuhur dengan cara tidak sengaja. Hak ni tidak wajib diqada segera dan tidak wajib bertaubat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau nak taubat juga boleh tak? Boleh. Pasal apa? Pasal berlaku tersebut tidak sengaja. Kaedahnya rufi'al qalam anil khata'i wan nisyan. Diangkat qalam tadi daripada menulis kejahatan-kejahatan maksiat kita bila mana kita dalam keadaan terlupa. Khata'i, tersalah dan terlupa. Masuk dalam bab terlupa, tersalah ni tertidur. Macam mana? Tu kedudukan dia. Maknanya kena qada, wajib qada. Cuma dari segi segera tak segera tu dia tidak diwajibkan segera. Wajib qada tak? Wajib qada tapi tak wajib segera. Tapi kalau qada nak qada segera juga boleh tak? Boleh. Beza dengan hak mula-mula tadi, sengaja dia kena seberapa segera. Yang ni tak sengaja tidak wajib segera. Yang tadi sengaja tinggal wajib qada segera dan wajib taubat. Yang ni pula tidak sengaja, tidak wajib segera dan tidak wajib bertaubat. Boleh kena pasti tak ni? Tu kedudukan dia. Tapi jangan tangguh lama-lama. Dia kata tak wajib segera ni, tak apalah, kita tangguh dulu. Kan memang tuan-tuan. Tak wajib segera tuan-tuan. Ada masa terus qada tuan-tuan, terus qada tuan-tuan. Jangan tangguh lama-lama, takut-takut jadi lupa pula tuan-tuan situ. Dua lapis dah terlupa jadi. Mula-mula tertidur, lepas tu terlupa pula nak qada pula. Allahu akbar. Berapa kali lupa kita. Sebab tu jangan sampai bersusun-susun. Okey, tengok. Kemudian bertaubat untuk tidak lagi kembali melakukan seumpama itu. Bila mana kita dah terbabah, khususnya dalam bab tinggal solat dengan cara sengaja, maka kita kena taubat. Tujuan taubat tadi supaya kita ni tidak berulang lagi. Bila maksud taubat ni tuan-tuan, kita tidak akan ulang benda yang sama. Sebab tu syarat taubat adalah apa? Dosa dengan Allah Ta'ala ada 3. 3 syarat taubat tadi melibatkan dosa dengan Allah Ta'ala. 3 syarat asas. Yang pertama kena menyesal. Menyesal kerana Allah. Pertama sekali kena menyesal kerana Allah. Bukan kerana bala bencana. Bukan kerana bala bencana. Pasal apa ni menyesal ni? Pasal tunggu bala. Tak kena macam tu.
Menyesallah kita kerana Allah. Yang kedua, berazam. Kena ada azam. Dalam hati kita ni kena ada azam, tidak akan yuta lagi. Tak akan buat lagi dosa-dosa kita buat sebelum ni. Tak akan kembali pada dosa yang sama. Yang ketiga, tinggal seberapa segera. Kalau taubat malam ni juga tinggal. Jangan taubat malam ni, bila nak tinggal? Minggu depan nak tinggal, tak jadi. Tu bukan panggil taubat, pasal tak cukup syarat. Taubat malam ni juga tinggal. Okey. Tu asas dalam bab rukun taubat ataupun syarat taubat. Okey. Satu lagi, bila mana dosa Allah Taala melibatkan dosa, ada qada, melibatkan kita tinggal perintah Allah Taala. Contohnya tinggal solat. Melibatkan qada. Di samping taubat kena qada sekali. Taubat juga, tapi dalam bab yang kena ayat wajib qada ni, maka kita kena qada baru selesai kedudukan kita dengan Allah Taala. Manakala kalau kita berdosa dengan manusia, tambah lagi satu. Kena minta maaf dengan orang yang kita zalimi. Minta maaf dengan orang yang kita mengumpat. Minta maaf dengan orang yang kita fitnahkan dia. Kita bercakap bohong dengan dia. Kena minta maaf dulu dengan dia. Lepas tu taubatlah pada Allah Ta'ala dengan 3 syarat tadi, baru taubat tadi diterima. Jadi kalau kita taubat pada Allah Ta'ala saja, tiba-tiba tak minta maaf dengan orang yang kita zalimi, jadi tak? Tak jadi. Sia-sia. Sia-sia. Kecuali dia dah meninggal dunia. Orang yang kita zalimi tu duk tangguh nak minta ampun, nak minta maaf. Tengok dia jalan dulu. Macam mana nak buat? Sudah kata. Dosa tak minta maaf lagi tu. Nak buat macam mana tu? Ulama ada bagi jalan pada kita. Selain daripada kita bertaubat pada Allah Ta'ala, maka kita buat baik atas nama dia. Contoh, kita wakaf atas nama dia, bina masjid atas nama dia, buat sekolah atas nama dia, buat pondok atas nama dia. Moga-moga dia balik akhirat besok dia terasa teringat, banyaknya pahala siapa punya ni? Tengok atas nama dia, tak buat pun dia kata dulu. Siapa buat ni? Siapa buat? Orang yang pernah menzalimi dia, tuan-tuan, nak tuntut balik supaya si fulan ni tak tuntut ganti rugi akhirat besok. Dia rasa tercengang. Banyak pahala. Pahala bina sekolah ada, pahala bina masjid ada, pahala apa lagi? Pahala tahajud pelajar agama ada. Tengok banyaknya pahala ni. Lalas sekali dia rasa tercengang ketika itu. Tengok kau menzalimi aku dulu. Siapa buat ni? Rupanya dia buat. Moga-moga dia tak tuntut ganti rugi dengan kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat dah untuk dia. Kena macam tu. Kalau kita dah terlepas, kalau kita dah terlepas pandang dia dah meninggal dunia, lepas tu kita nak buat macam tu. Lepas tu pergi minta maaf dengan ahli keluarga terdekat. Tahu? Pergi jumpa ahli keluarga terdekat, cerita balik dulu masa arwah ni ada, saya dulu gini kita cerita. Minta maaf dengan ahli keluarga terdekat. Kalau dia masih ada isteri, kita cerita pada isteri dia. Kalau dia ada anak, cerita pada anak dia. Moga-moga anak dia tak apa ayah. Memang tak apa, tapi kedudukan sebenarnya ayah tu. Hak kita buat zalim tu, maka kena buat kaedah tadi. Tu kaedah. Okey, tengok. Mensia-siakan sembahyang tidak sekali-kali patut berlaku. Tak patut kita mensia-siakan solat ni, tuan-tuan. Kenapa? Kerana solat ni, tuan-tuan, rezeki kita daripada Allah Ta'ala. Rezeki tu, setiap kali kita ni menghadap muka pada Allah Ta'ala, setiap kali kita hidup dan tiba-tiba masuk waktu solat, tu rezeki. Rezeki menghampirkan diri pada Allah dalam keadaan paling hampir dalam bab kehidupan kita ni. Paling hampir kita dengan Allah Ta'ala mana dia? Solat, tuan-tuan. Lebih bagi solat fardu. Nikmat tu. Sebab itulah orang-orang dulu, tuan-tuan, para salafus soleh dulu, sahabat-sahabat dulu, tuan-tuan, bila mana masuk dalam solat, mereka lupa dah apa benda kat luar. Sibuk bunyi kat luar, tuan-tuan, bising kat luar. Allahu Akbar. Tak dengar kat luar. Kita, tuan-tuan, segala macam masuk kat telinga ni. Macam-macam bau masuk sini. Kena-kena duduk kat kedai tom yam pula. Allahu Akbar. Tom yam masuk, sup yabok masuk, semua masuk sini, tuan-tuan. Kita, tapi bukan kita sini. Kita sini bagus. Kita tempat lain. Sini insya-Allah bagus. Sahabat-sahabat dulu
Pasal apa? Pasal lazatnya mereka ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling hampir ketika itu dalam solat, lebih-lebih lagi dalam sujud. Dalam sujud dekat sangat. Sebab tu ada sahabat kena panah kat belakang. Sakit tu. Tiba-tiba dia solat, Allahu Akbar. Mari sahabat lain tengah-tengah solat tadi dia cabut tanda. Dia buang panah tadi tanda. Lepas solat dia tanya, mana panah ni? Jawab sahabat, dia kata aku buang tadi. Bila masa kamu mendirikan solat, tengok. Hilang sakit bila mana mendirikan solat. Kita ni nyamuk gigit. Ni bukan pedang ni. Ni bukan panah ni. Ni baru kecil. Dengan jarum kecil dia lagi tanda. Apa benda dia panggil? Suntikan daripada nyamuk. Sikit je tanda, berdiri sebelah kaki. Itu dia. Diri sebelah kaki tanda, garu, tempat kata. Allahu Akbar. Tapi insya-Allah bukan kita sini. Surah kita ni nyamuk takut nak masuk tanda. Sejuk tanda surah kita ni. Nyamuk pun takut nak masuk tanda. Kalau masuk memang mati dia tanda. Tak berani nak gigit orang dalam surah. Tu kita tanda. Kita nilai kita tanda, kadang-kadang kita nilai dengan orang-orang dulu lazatnya. Bila mana mereka mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dalam mendirikan solat, mereka ada kemanisan. Kita hari ni pasal apa ni tak dapat kemanisan? Pasal apa? Dunia dah masuk dalam diri kita. Bila mana masuk dunia bertahta dalam diri kita, tuan-tuan, kemanisan iman hilang tuan-tuan. Kemanisan, kelazatan ibadah kita pada Allah Ta'ala jadi hilang. Kadang-kadang jadi terpaksa tuan-tuan. Terpaksa. Masuk dah waktu solat Allah, baru dia mau solat zuhur, dah masuk asar. Macam tak puas hati je bunyinya. Macam tak puas hati. Sepatutnya kita dah balik solat zuhur, makan-makan sekejap, relax atas sofa, lepas tu orang asar. Alhamdulillah masuk waktu asar. Panjang umur kita tuan-tuan. Daripada zuhur masuk asar, rokok lagi kita pada Allah Ta'ala. Dekat lagi kita dengan keadaan yang paling dekat, paling hampir kita dengan Allah Ta'ala. Syukur sepatutnya tuan. Jangan merungut tuan-tuan. Jangan merungut. Tu kelebihan. Nikmat tu sepatutnya macam tu. Tanda kita syukur nikmat bila mana bunyi waktu asar, ataupun sebelum masuk waktu asar, ataupun mana-mana waktu kita dah buat persiapan awal-awal. Ataupun balik-balik tak ada, dengar je asar, kita pun dah siap. Bersiap. Nak pergi mana? Nak pergi surau, nak pergi masjid. Tanda apa tu? Tanda nak menzahirkan tanda syukur dan terima kasih Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana telah panjangkan umur kita sampai masuk waktu asar, sampai masuk waktu maghrib, sampai masuk waktu-waktu solat tanda. Sepatutnya rasa syukur macam tu. Kalau kedudukan macam tu, seronok kan tanda. Seronok kan, duduk tunggu lama lagi nak asar ni. Lama lagi kau nak maghrib. Ada orang tanya-tanya macam tu dalam masyarakat kita. Ada? Tak jumpa? Tanya nak makan. Minggu ni ada orang selamat ada. Biasa tulis situ. Tulis situ. Kita tengok dia pergi tak nak. Tak ada orang Allah. Ada tu. Tahlil lah. 20 hari bulan 11. Tapi saya kalau buka ni tak nampak betul tu. Minta maaf. Setakat ni nampak 20 bulan 11. Tahlil. Nombor jalan tak nampak. Minta maaf. Dia nampak nak makan je tuan-tuan. Tu makanan benda tu. Tahlil dia orang selamat tuan-tuan. Walaupun program tu kita nak tahlil tadi, nak hadiahkan pahala pada si mati. Tak apalah, hak kata bid'ah tu bid'ah lah. Hak kita kata boleh nak buat ni, nak buat lah, tak apalah, tak payah bergaduh dalam bab ni tuan-tuan. Siapa nak buat, tak nak buat sudah. Yang pastinya tuan-tuan, tu antara tradisi kita tuan-tuan. Walaupun tidak ada nas secara qat'i, tapi tidak ada larangan secara qat'i. Boleh tak ada masalah buat. Siapa nak buat, tak nak buat sudah. Pada masa yang sama ada makan kan. Makan tu makanan siapa tu? Makanan rohani dia panggil. Makanan jasmani. Sup ada. Kambing ada. Kalau kambing panjang sikit. Apa ni? Tahlil 300 kalau kambing. Haji baru lepas buat kambing. Bagus tu haji.
Kalau panggil tahlil, kalau bau kambing tu dia panjang sikit tuan-tuan. Pasal apa? Pasal berbaloi ya. Berbaloi pasal 300 tadi pasal kambing. Tapi kalau bihun apa? Kalau gula ayam 100 pasal dah biasa makan gula ayam 100 kan. Tapi kalau bihun 70 ke 33. Allah Akbar. Jangan main pilih kasih macam tu tuan-tuan. Dengan hidup bau la ilaha illallah. Dapur lah sana. Tengok. Kan? Jangan tengok rupa-rupanya mi hari ni. Pendek sudah. Doa pun ringkas macam biasalah ya Allah. Kan? Jangan buat pelik-pelik tuan-tuan. Jangan pilih kasih. Dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, ada hak lebih, ada hak kurang. Ada hak mampu, dia buat lebih-lebih. Ada hak biasa-biasa tuan-tuan, dia buat biasa-biasa. Dia mampu buat benda, dia buat mi. Okey? Alhamdulillah, silaturahim tuan-tuan. Program tadi silaturahim. Ukhuwah Islamiah kita tuan-tuan, kita nak melalui program tadi. Ukhuwah kita nak tuan-tuan. Seorang ni, Tuan Haji ni, hak belakang. Tuan Haji Yasin selalu program dia bagus sungguh tuan-tuan. Orang sentiasa buat makan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jamin juga tuan-tuan. Hak kita bagi makan orang tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tambah balik dalam keadaan tidak dijangka-jangka tuan-tuan. Ada je tak tengok Tuan Haji tuan-tuan. Rasa-rasa setahun tu 2-3 kali dia seorang, bagilah orang lain. Dia tunggu Tuan Haji nak tunggu orang lain. Dia kata tak ada siapa ni, akulah juga. Tak apa. Tak apa tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, benda ni tak rugi dah. Kita bagi makan pada orang tak rugi dah. Jangan risau tuan-tuan. Jaminan Allah Ta'ala tuan-tuan. Rahmat datang rumah kita tuan-tuan. Bila mana tetamu datang dibawa benda, rahmat datang tuan. Walaupun zahirnya buat habis gula ni. Zahirnya buat habis beras ni. Zahir macam tu. Hakikat siapa tahu? Allah Ta'ala tahu. Bila mana kemurahan hati kita tadi, ikhlas kita tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala jamin balik, ganti balik, tak sangka-sangka. Tengok tuan-tuan. Sebab tu jangan rugi. Jangan kita rasa rugi dalam bab ni. Balik pada asal, lagi tajuk sikit. Mensia-siakan sembahyang tidak sekali-kali patut berlaku. Jangan berlaku dalam diri kita tuan-tuan, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, mensia-siakan solat. Masuk waktu solat, beruntung, syukur pada Allah Ta'ala dan buat yang terbaik tuan-tuan. Jika sembahyang terluput daripada waktunya bukan kerana ketiduran, maka dosanya amatlah besar. Kalau tertidur, tak apa, tak berdosa tuan-tuan, pasal tidak sengaja. Tapi kalaulah bukan kerana tertidur, maka dosanya amatlah besar. Dosa tinggal solat ni dosa kecil ke besar? Dosa besar tuan-tuan. Tapi pasal apa jadi senang? Nampak kecil pasal dah biasa tinggal. Bila mana dosa besar ni kita biasa buat, jadi macam biasa tuan-tuan. Allah bisa tegar biasa. Biasa dah tuan-tuan. Kalau kita ni tak biasa tengok ular, tengok ular kecil je, ui takut tuan-tuan. Tuan-tuan. Tapi kalau orang dah biasa dengan ular tuan-tuan, macam mana? Mari hak besar dia tak atas leher macam tu ya. Tapi kalau kita atas leher kita macam mana? Lompat kita tuan-tuan. Pasal tak biasa. Ular sawur tuan, tahu dah tak ada bisa tuan-tuan, tapi dia boleh belik. Tapi bagi orang biasa macam mana? Dia buat main tuan-tuan. Letak sini, tarik sana, buat masuk mulut tuan-tuan macam tu. Gantung mulut katanya biar tu kalau ngap sini habis tuan-tuan. Pasal apa yang dia macam tu? Pasal dah biasa. Benda yang bisa bila mana kita biasakan dia dalam sekali tak ada tak rasa benda tu bisa tuan-tuan. Tak takut dah. Pasal apa? Pasal biasa. Begitu juga dengan dosa. Tahu dah berdosa tuan-tuan. Tinggal solat ni dosa. Sekali tinggal. Tak taubat, tak qada balik. Lepas tu sibuk. Tinggal kali kedua, tak taubat, tak qada. Sibuk. Tinggal kali ketiga, tak taubat, tak qada. Lalas sekali tuan-tuan. Tak solat dalam sehari pun tak rasa apa tuan-tuan. Tak solat tak rasa apa tuan-tuan. Saya pernah pergi di satu rumah tuan-tuan. Rumah hamba Allah tuan-tuan. Pergi rumah ni, tiba-tiba kita ni benda pertama kita cari tuan-tuan, bila mana kita bermusafir. Sampai-sampai masuk waktu solat, hanya dia, masjid mana? Masjid dia kata jauh sini. Surau jauh juga.
Dua-dua jauh. Biasa kalau masjid jauh surau dekat. Biasa. Dia kata dua-dua jauh. Apa? Kita solat kat rumah. Dalam sekali kita tanya apa dia? Kiblat kat mana? Kiblat kat mana? Dia menolak. Kata pelik dia ni kata. Biasa kiblat ni. Bila mana kita tanya semua. Tahu tak? Setiap rumah bila mana tanya kiblat, spontan kita boleh jawab. Sana arah kiblat. Sini arah kiblat. Pasal apa? Tiap-tiap hari kita solat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kita solat. Tiba-tiba tanya si fulan bin si fulan ni, tapi alamat tak bagi tahu ni. Tuan-tuan pergi cari. Tuan-tuan pergi cari rumah pula, penat saya. Tu panggil merupak. Ni bukan panggil merupak pasal alamat rumah tak bagi tahu. Kampung dia saya tak bagi tahu. Nama dia pun saya tak bagi tahu. Nombor pelik kereta pun tak bagi tahu. Selamat kan? Okey, selamat tu. Dia ni tuan-tuan, saya tanya, kiblat kat mana? Mana kiblat? Tu pelik sungguh dia. Lala sekali bila mana dia menung dulu tuan-tuan, kita pun tak nak aibkan dia tuan-tuan. Menung lama biasanya sana. Kalau yang itu hari datang arah sana dia kata. Dia bagi tahu orang hak pernah datang rumah dia ni solat belah sana tuan-tuan. Dia ni rupanya tak pernah solat rupanya tuan-tuan. Mangkuk betul ya. Ada patut kiblat pun tak tahu tuan-tuan. Jangan buat macam ni tuan-tuan. Pasal apa ni? Dengan sebab kita ambil ringan masalah solat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi rumah orang yang tak solat ni tuan-tuan, kalau dia belum masuk lagi tuan-tuan makan kat kedai. Tuan-tuan ajak dengan dia sekali pergi makan kat kedai. Jangan makan orang yang tak solat. Bukan makan dia, makan makanan yang dimasak oleh orang tak solat. Keberkatan air tangan tadi tak ada tuan-tuan. Macam tuan-tuan pergi makan di restoran mana-mana, kalau tuan-tuan tengok tukang masak dia, pelayan hak ada kat kedai tadi, tudung pun tak pakai, tengok tak senonoh je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan masuk acap kali situ. Kalau boleh berhentilah daripada pergi tempat tu. Takut-takut tuan-tuan, bahana kepasikan tadi jatuh pada tuan-tuan. Hasil daripada makan minum yang dimasakkan oleh orang macam ni menjadi penyebab hati kita keras tuan-tuan. Menjadi penyebab hidup kita terkunci urat saraf tuan-tuan, daripada mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Lebih lagi dia tidak solat. Dia tak solat tuan-tuan. Jangan pergi tuan-tuan. Jangan pergi makan tempat-tempat dia. Pergi tempat orang hak solat tuan-tuan. Kalau boleh jemaah kita tuan-tuan, selalu datang surau, selalu datang masjid, selalu tuan-tuan program-program agama. Tengok dia buka kedai makan. Siapa dia? Pasal apa? Ni air tangan orang yang sentiasa ambil wuduk tuan-tuan. Air tangan orang yang sentiasa ambil wuduk tuan-tuan, bila mana dia buat kerja untuk kita tuan-tuan, dia masak untuk kita, barakah tadi turun tuan-tuan pada masakan tadi. Macam tu. Kena macam tu. Kita ni janji makan je ustaz, tak kira lah solat ke tak solat ke. Janji kedai je. Jangan main janji macam tu tuan-tuan. Saya berguru dengan Datuk Ismail Kamuh tuan-tuan. Antara bentuk nasihat daripada tuan guru Datuk, dia kata kalau boleh hindari daripada masuk kedai mamak. Dia kata minta maaf kalau ada mamak sini tuan-tuan. Ada mamak sini tuan-tuan. Ada kedai makan yang dibuka oleh mamak. Tak tahulah apa sebab tuan-tuan. Pasal dalam pengamatan perubatan Islam, bila mana kita pergi kedai-kedai seumpama ni tuan-tuan, kita boleh kena pasti ada benda-benda kotor tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan. Ghalib tuan-tuan, bukan semua, tapi al-ghalib tuan-tuan, dalam kaedah fiqh al-ghalibu ai al-kathiru. Ghalib ni menggambarkan kebanyakan tuan-tuan. Bila mana kita terlibat dengan perubatan Islam, adalah wirid-wirid tertentu tuan-tuan kita baca. Bila mana kita pergi kedai-kedai seumpama ni tuan-tuan, rupanya ada tindak balak yang memberi satu gambaran pada kita. Tempat yang sedang kita duduk itu ada benda-benda yang kotor. Ada perantaraan yang tidak jelas ketika itu tuan-tuan. Kalau boleh hindarilah tuan-tuan. Kalau boleh hindar tuan-tuan. Ada peminat tak? Ramai. Ya Allah. Tapi saya tengok lalu ke kedai mamak tuan-tuan, ramai je orang tuan-tuan.
Memang tradisi orang kita. Kedai mamak tuan-tuan. Tapi kecuali hok betul-betul kita kenal tuan-tuan. Macam sahabat kita Sulaiman, Haji Sulaiman tuan-tuan. Tu roti canai tepi tu bagus tuan-tuan. Solat berjemaah tuan-tuan. Mamak kau dia kan? Kau benda. Mamak. Kau benda. Panggil apa? Mamak. Bagus ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak makan roti canai, elok pergi beli kat dia tuan-tuan. Bagus tuan-tuan. Solat berjemaah tak tinggal tuan-tuan. Malam ni saya hendak usrah tempat dia tuan-tuan. Dia telefon saya tadi, ustaz, dia kata malam ni boleh datang tak selepas ustaz kuliah di sini. Dia suruh pergi usrah di kampung Datuk Mufti Syahid. Dia yang handle tuan-tuan. Dia panggil kita tuan-tuan. Nak gambarkan dia ni dekat dengan program agama, dekat dengan surah, dekat dengan masjid tuan-tuan. Kita hari ni pergi tempat orang hak tak solat tuan-tuan. Bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roti canai, roti nan, roti apa ke? Roti tepaya. Apa ke? Tak kira tuan-tuan. Tak kira orang solat ke, orang azan ke, tak kira, janji ada order, teruskan perjuangan. Itu dia. Nak buat ke mana? Susah nak buat, nak bagi kesedaran pada masyarakat kita. Saya bagi ni bukan nak suruh dia tutup kedai tuan-tuan. Suruh masyarakat kita ni tuan-tuan faham kedudukan. Tuan-tuan. Faham kedudukan tuan-tuan. Bila mana ada perantaraan yang kurang jelas ini tuan-tuan, menjadi penyebab kita hari ini jauh daripada Allah Ta'ala. Bila mana kita makan tempat-tempat kotor tuan-tuan, walaupun tak apa pun tuan-tuan, dia buat benda kotor, takkan dia buat depan kita. Takkan buat depan kita. Sahabat saya pernah terserempak salah satu daripada kedai mamak kawasan kita tuan-tuan. Yang penggolek tu, kayu golek tu tuan-tuan. Tahu? Apa panggil apa? Golek tu. Kayu penggolek tuan-tuan. Jatuh dari. Jatuh, jatuh tuan-tuan. Tergolek. Tergolek. Dalam sekali kawan ni berusnyak tuan. Dia pun pergi ambil pula dengan kaki tuan-tuan. Kebetulan jatuh bawah meja, dia kuih dengan kaki macam tu. Ambil dalam sekali, ingatkan nak pergi basuh. Ya Allah, pergi-pergi ku golek situ. Allahu Akbar kata. Saya kata lepas ni kata, kalau bukan kerana kalau tidak sampai satu tahap kita ni kebuluran, memang kita tidak akan masuk lagi kedai-kedai yang seumpama ni. Nak bagi tahu kedai mana? Jangan nanti nampak air sangat. Kalau nak tahu, jumpa saya secara nafsi-nafsi tuan-tuan. Boleh? Terkena macam tu. Tapi saya tuan-tuan selepas tahu benda-benda macam ni, Allahu Akbar, patutlah ramai sangat pergi tuan-tuan. Ada benda-benda kotor tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok di penjuru-penjuru. Penjuru sana ke, penjuru sini ke, penjuru sana ke. Kalau tuan-tuan belajar sikit tuan-tuan, bacalah tuan-tuan. Kalau ada siapa-siapa belajar dalam perubatan Islam, pengamal perubatan Islam, biasa kalau ada benda-benda kotor tuan, kadang-kadang kita pergi tuan-tuan. Nak minum air. Kita pergi, kita baca sikit. Baca benda. Saya bagi tahu sikit. Kalau nak banyak, bawa pisang pergi rumah. Bawa pisang pergi rumah, bawa ayam ke pergi rumah. Malam ni bagi tahu sikit-sikit sudah. Sebelum minum tu, tuan-tuan bacalah sikit tuan-tuan. Nak tawarkan apa yang ada. Kalau ada gangguan ke, ada benda-benda yang kotor ke tuan-tuan. Baca apa? Paling-paling tak ada baca bismillah. Tapi sekali-sekala tukarlah. Bismillah lainlah sikit tuan-tuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau boleh bacalah dengan angka ganjil. Paling malak sekali. Kalau ganjil tambah 3 jadi 3 kali. Kalau ganjil lagi jadi 5 kali. Kalau rajin lagi tuan-tuan, bacalah 7 kali. Lepas baca bismillahilladzi la yadurru, baca apa lagi? Baca li'ila fi Quraisy. Baca li'ila fi Quraisyin ila fil ila akhiril ayat. Baca. Lepas tu kalau nak baca lagi, baca inna a'tainakal kautsar. Okey, baca. Lepas tu tuan-tuan tiup dalam air.
Jangan tiup macam tu, tak betul. Tiup pelan-pelan. Macam tu. Bila mana tuan-tuan tiup, kalau tak ada tindakan apa-apa, tuan-tuan pegang. Pegang macam ni. Macam ni. Lagi tajuk sikit boleh? Bawah. 3 depan, ibu jari belakang, anak jari bawah. Boleh tak? Kalau tuan-tuan pegang air panas, tuan-tuan rasa sejuk kat bawah. Biasa panas, ni rasa panas. Tiba-tiba hari tu sejuk. Sejuk kat bawah. Jangan minum air tu. Jangan minum air tu. Kadang-kadang tuan-tuan, bila mana kita baca dah tiup dah pegang tadi, pecah gelap tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya, bila mana dia buat macam ni tuan-tuan, di dalam satu kedai, pecah gelap tuan-tuan. Pecah gelap tuan-tuan. Depan-depan orang kerja kau tu. Allah Ta'ala nak tunjuk tuan-tuan, ada benda kotor tuan-tuan. Pecah gelap. Lalas sekali dia tinggal. Bukan sekadar dia tinggal tuan-tuan. Ramai orang tengok menyaksikan apa yang berlaku, semua keluar tuan-tuan. Dia kena ajar sikit benda macam ni tuan-tuan. Tapi nak hak lebih lagi ni, nak pergi rumah. Ya? Kena macam ni tuan. Malam ni lambat sikit. Pasal ada usrah. Malam lain. Malam besok saya ada kelas kat rumah tuan. Siapa-siapa berkelapangan masa saya ada kelas tauhid tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat anak-anak daripada Shah Alam, daripada Selayang. Kita ada kelas tauhid tuan-tuan. Di rumah saya tu free tanpa bayaran tuan-tuan. Siap ada makan-makan. Jam pukul 9 pula. Pukul 10 sampai pukul 11 tengok. Pukul 10 sampai pukul 11 tengok. Berkitab tuan-tuan. Kitab Misbahul Munir. Besok malam. Siapa-siapa nak pergi boleh tuan-tuan. Macam mana? Macam mana? Muslimat. Setakat ni muslimat tak pergi setakat ni. Pasal hok ikut tu sahabat-sahabat daripada jauh-jauh. Anak-anak daripada jauh-jauh tuan-tuan. Hok bayar-bayar saya pun ada. Hok belum kahwin, hok belum kahwin, hok dah kahwin. Nak cari menantu boleh dalam kelas. Pasal bagus-bagus saya tengok tuan-tuan. Daripada Shah Alam datang, daripada Selayang datang. Kata bagus ni budak-budak ni. Bukan saya cari dia cari kita. Kata tak apa. Dia kenal saya dalam YouTube. Dia bukan ikut kelas kita pun tuan-tuan. Dia buka YouTube, dia tengok gambar kita dalam tu. Dalam sekali dia bincang dengan kawan-kawan, 4-15 orang. Dia bincang kita nak pergi belajar dengan ustaz ni. Kata saya, malam saya kosong ni malam. Antara malam saya kuliah paling hampir dengan kawasan Ampang, dekat. Inilah malam paling selesa sekali. Maka inilah malam kita boleh buat kelas kat rumah. Saya lalukan tuan-tuan. Hak tak sibuk lah. Hak sibuk tu nak buat macam mana? Boleh datang surau apa kira. Hak tak sibuk boleh datang kat rumah tuan-tuan. Pukul 10 sampai pukul 11 tengah malam. Pukul 11 kita berhenti dah. Hak setengah jam itu kita ada minum-minum sikit-sikit lah. Macam mana? Macam mana? Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu tuan-tuan. Ni dia panggil kelas larut malam. Kelas larut malam kan. Tu dia. Kita perempuan macam mana nak buat perempuan? Duduk tepi boleh? Belah dinding. Boleh. Ni antara orang hak selalu pergi. Boleh muslimat nak ikut orang boleh pergi. Kecuali Selasa kedua tuan-tuan. Kecuali Selasa kedua pada setiap bulan. Dengan sebab saya ada program memang tak boleh tinggal tuan-tuan. Ni program wajib bagi saya lah. Untuk perjuangan agama Allah. Hak tu tak boleh kacau. Selasa kedua. Selasa lain boleh. Tuan-tuan, kita ada kelas kat rumah. Kelas ni kelas talaki daripada kulit ke kulit tuan-tuan. Kulit ke kulit tuan-tuan. Kita belajar ilmu hak saya bagi tuan-tuan. Ilmu hak saya belajar di pondok dulu tuan-tuan. Kita nak bagi semua. Tak nak tinggal tuan-tuan. Ni bukan guru silat ni. Guru silat dia tak bagi semua. Nanti tumbang guru. Anak murid belasah. Pasal apa? Dia dah ajar semua. Guru silat lain. Ni guru agama tuan-tuan. Guru agama dia bagi semua tuan-tuan. Tak apa. Tak tinggal satu pun tuan. Kita bagi semua. Lagi bagi, lagi banyak kita dapat rupanya tuan. Lagi bagi, lagi banyak kita dapat kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Cuma belajar tauhid ni tuan-tuan, kena sabarlah sikit tuan-tuan. Pasal kita belajar kitab tauhid ni tuan-tuan,
belajar nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Susah sikit tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok di masjid surau, ramai orang ikut kelas tauhid. Tak ramai. Kelas hak paling tak ramai orang kelas apa? Kelas tauhid. Hak paling ramai orang kelas apa? Bukan kelas dia panggil ceramah. Ceramah umum ramai orang. Tambah ada gulai kawah pula. Lagi ramai tuan-tuan. Tu dia. Tapi kelas tauhid, kelas apa ni akidah tak ramai orang. Walau hak tu hak paling kena mengaji. Yang tu paling kena mengaji dulu. Tapi hak tu hak paling tak ramai orang nak ikut. Terbalik habis kita hari ni tuan-tuan. Okey, ni lari tajuk lagi. Dua kali lari tadi. Tak habis kita ni malam ni. Jika sembahyang terluput daripada waktunya bukan kerana tertidur, maka dosanya amatlah besar sekalipun ia bersegera mengqadakannya dan kesibukan dengan urusan dunia dan lainnya. Sekalipun dia ni tertidur, maka dosanya, kecuali tertidur tadi tuan. Dengan sebab apa? Sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk dengan pangkat, tiba-tiba tinggal solat. Dosa besar. Dosa besar tuan. Masuk dalam bab dosa-dosa besar. Dosa besar ni dosa yang tidak dihapuskan semata-mata ibadah. Dosa kecil ambil wudu, gugur dia. Baca Quran, gugur. Sedekah, gugur. Solat, gugur. Dosa kecil. Dosa besar, tidak. Kena taubat dengan taubatan nasuhah, baru gugur. Sebab tu, sekalipun kita ni tuan-tuan qada solat kita, dengan sebab tinggal dengan sengaja kita pun qada, maka wajib kita bertaubat pada Allah Ta'ala dengan sebab dosa tersebut. Kalau qada saja tak jadi, kena taubat. Kenapa? Kerana dosa tersebut ialah dosa besar. Kalau dosa kecil tak taubat tak apa tuan-tuan. Pasal Allah Ta'ala dah bagi tahu, innal hasanat yuzhibunas sayyi'at. Kebaikan ibadah yang kita buat tu menghapuskan kebaikan, menghapuskan kejahatan kita. Hak baik kita buat, kita baca Quran, kita ambil wudu, kita tolong orang, pada masa yang sama dia menghapuskan dosa kita. Kita berjalan pergi masjid, kan ada seorang sahabat Nabi bagi tahu, selangkah kita melangkah ke masjid tu, satu dosa diampun.